Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini, perkongsian cikgu adalah untuk sejarah KSSM tingkatan 5, bab 4.3, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebelum saya mulakan, harap kamu semua boleh subscribe, like dan share video ini pada rakan-rakan jika kamu mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Sebelum saya mulakan perkongsian hari ini, saya nak kamu kenal pasti iaitu bangunan parlimen saya akan gunakan sebagai lambang kerajaan persekutuan dan bangunan geraha ataupun kerajaan negeri ini saya akan gunakan sebagai logo kerajaan negeri. Okay, untuk short formkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Untuk bahagian yang pertama ini, cikgu akan terangkan tentang kerjasama pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, kita lihat kepada kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang pertama, iaitu di bawah aspek pembangunan tanah, pembangunan wilayah dan pembangunan koridor wilayah. So cube itu saya aturkan supaya kamu dapat lihat bahagian atas tu tanah dan bahagian di bawah tu adalah dua blok wilayah dan yang akhirnya koridor wilayah. Ini merupakan kerjasama pembangunan sosioekonomi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Seterusnya, apa yang boleh dikongsikan iaitu di sini kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Apa hubung kait antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam topik ini? Ini adalah di mana kerajaan persekutuan telah menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan keuangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Manakala kerajaan negeri menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan. Kerana tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Dapat tak di sini? Okey, ini adalah kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam sosioekonomi pembangunan. Okey, kita lihat pada peringkat yang pertama ataupun kita lihat pada peringkat awal kemerdekaan iaitu kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ. Di sini saya menekankan pembangunan in situ iaitu pembangunan fizikal desa dalam penyediaan pertama, penyediaan kemudahan asas, dua, rumah rakyat dan yang ketiga, pusat pertumbuhan ekonomi desa. Kita lihat pada tahun 1956, kerajaan persekutuan telah menubuhkan FELDA iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Apa tujuan FELDA ditubuhkan? Ini adalah untuk mengurus dan menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Okey, menyalurkan bantuan keuangan kepada kerajaan negeri. Ini bantuan yang diberi daripada kerajaan persekutuan. Okey, kita boleh lihat di mana kejayaan FELDA ini telah mendorong kerajaan persekutuan menubuhkan FELKRA iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan iaitu pada tahun 1966. Apa tujuan FELKRA ini ditubuhkan? Ini adalah untuk membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Jadi kita dapat dua nama di sini iaitu FELDA dan juga FELKRA. Dan ingat kita ada pembangunan in situ. Mungkin maklumat ini berguna untuk kamu menjawab soalan-soalan objektif nanti. Okey, kita lihat kepada beberapa maklumat lagi iaitu jika dilihat gambar menunjukkan Tun Abdul Razak Hussein melawat segitiga jengka Pahang.
Segitiga jengka Pahang ini ialah merupakan idea Tun Abdul Razak Husin, iaitu Perdana Menteri Malaysia kedua dan digelar Bapa Pembangunan Malaysia. Segitiga jengka merupakan rancangan pembangunan wilayah pertama diusahakan oleh Felda pada tahun 1966 yang terdiri daripada 3 daerah Pahang, iaitu Temerloh, Jerantut dan Maran. Slide yang seterusnya menunjukkan pembangunan wilayah, iaitu pembangunan kawasan. Pembangunan kawasan ini telah dilakukan selepas tahun 1970, iaitu kerjasama sosioekonomi yang telah diperluaskan kepada pembangunan wilayah. Kerajaan Persekutuan telah membuka kawasan yang lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baharu. Antara wilayah yang boleh dilihat di sini adalah kita boleh lihat di sebelah timur sana adalah Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun dengan nama lain Kesedar, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah atau nama pendeknya adalah Ketengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara ataupun dengan nama short formnya adalah Dara, dan seterusnya ke Kedah, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, iaitu Kedah, Perda, dan akhir sekali adalah Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ataupun dengan nama lainnya adalah Kejora. Di Sabah dan Sarawak juga terdapat pembangunan wilayah, iaitu yang pertama, Agensi Pembangunan di Sarawak terdiri daripada Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak. Yang kedua, Lembaga Penyatuan Pemuliharaan Tanah Sarawak. Manakala di Sabah, Agensi Pembangunan di Sabah yang membangunkan wilayah dan terlibat dalam pembangunan kawasan adalah Lembaga Kemajuan Tanah Sabah. Kita lihat kepada aspek yang terakhir, iaitu pembangunan koridor wilayah, di mana contoh daripada gambar ini menunjukkan Pelan Projek Wilayah Pembangunan Iskandar yang dikenali sebagai Iskandar Malaysia di bawah Rancangan Pembangunan Iskandar. Untuk keterangan pembangunan koridor wilayah, selepas tahun 2005, kerjasama sosioekonomi dilaksanakan melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan dan merupakan perancangan strategik jangka panjang yang memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Jadi, saya harap kamu semua dapat memahami pembangunan sosioekonomi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dan kita jumpa lagi untuk slot seterusnya dengan perbincangan seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jika kamu mendapat manfaat daripada perkongsian ini, sila share, subscribe dan like video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.